Sungai merupakan sebuah elemen yang penting dalam pembangunan sesebuah negara serta berperanan besar dalam membantu masyarakat sesebuah negara, khususnya Malaysia, untuk menjana ekonomi. Antara fungsi sungai adalah sebagai sumber minuman, sumber pengairan untuk aktiviti pertanian, dan sebagai sumber air untuk kegunaan harian. Selain itu, sungai juga penting sebagai tempat pembiakan habitat kepada pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan atau haiwan serta mikroorganisma yang membolehkan kepelbagaian ekosistem akan dapat terus dinikmati oleh generasi seterusnya pada masa akan datang. Akan tetapi, sungai juga tidak terlepas daripada mengalami pencemaran seperti pencemaran sisa-sisa kimia, bahan buangan domestik, dan sisa air bahan buangan domestik seperti yang dialami oleh Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor. Pencemaran sungai banyak mendatangkan keburukan kepada negara, terutamanya kepada masyarakat setempat. Ini kerana pencemaran sungai boleh mendatangkan penyakit kepada manusia serta menjadi pemangkin kepada pembiakan makhluk perosak seperti tikus, manakala sungai yang tercemar dengan sisa kimia akan meningkatkan risiko terdedah kepada gas toksik yang terhasil daripada tindak balas bahan kimia dengan air sungai. Terdapat banyak sebab berlakunya pencemaran sungai. Antara sebab berlakunya pencemaran sungai adalah kerana kurangnya pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berwajib terhadap pelaku pencemaran sungai serta hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pencemaran adalah tidak setimpal seperti kelakuannya. Seperti yang masyarakat kita tahu, pencemaran sungai banyak disumbangkan oleh pembuangan sisa bahan kimia berbahaya daripada kilang-kilang dan pembuangan sisa domestik yang berpunca daripada tapak-tapak pelupusan sampah yang banyak terdapat di negara ini seperti yang sering berlaku di tepi sungai-sungai. Sekiranya aktiviti yang boleh mencemarkan sungai dapat dikesan dengan lebih awal, pencemaran sungai akan dapat dielakkan atau keluasan kawasan yang dicemari itu kita akan dapat meminimumkan secara tidak langsung. Kos kerja-kerja pemulihan sungai akan dapat dikurangkan. Selain itu, sekiranya hukuman yang tegas juga dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran, mereka tidak akan berani untuk mengulangi lagi perbuatan untuk mencemarkan sungai yang berada di sekeliling mereka. Pihak berkuasa juga harus memastikan pemantauan berkala terhadap sungai-sungai di negara kita supaya sungai ini bebas daripada masalah pencemaran. Selain itu, kurangnya kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar, khususnya sungai dalam kalangan masyarakat, juga merupakan sebab masih berlakunya pencemaran sungai. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terdapat segelintir individu yang masih membuang bahan tercemar ke dalam sungai. Ini kerana kurangnya akan kesedaran tentang betapa pentingnya sungai terhadap masyarakat dan negara, ditambah pula dengan sikap tamak dalam diri yang ingin mengaut keuntungan. Hal ini kerana pelupusan sisa kimia dan bahan buangan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan memakan kos yang sangat tinggi. Oleh itu, untuk menjematkan kos pelupusan bahan-bahan tercemar, ini akan dibuang di sungai-sungai berdekatan dan di tapak pelupusan haram. Sekiranya setiap individu atau masyarakat di negara ini mempunyai kesedaran akan kepentingan menjaga alam sekitar, kes pencemaran akan dapat dielakkan dan masyarakat akan lebih prihatin terhadap perubahan yang berlaku pada alam sekitar, seterusnya dapat menyalurkan maklumat kepada pihak yang bertanggungjawab. Menjaga alam sekitar di negara ini serta dapat mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan alam sekitar, terutamanya kawasan sungai yang berada di sekeliling komuniti meskipun terpaksa mengorbankan harta yang dimiliki kita. Seterusnya, sebab berlakunya pencemaran sungai kerana sikap tidak berdisiplin masyarakat dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Hal ini kerana masih ada lagi individu yang membuang sampah merata-rata dan membuang bahan kimia yang sepatutnya dilupuskan dengan pemantauan yang ketat. Sekiranya sikap ini terus diamalkan oleh masyarakat, alam sekitar di negara kita ini, khususnya kawasan sungai akan terus tercemar dalam jangka masa yang lama dan sukar untuk dipulihkan pada masa yang akan datang.
Ini kerana terdapat bahan buangan seperti plastik memakan masa untuk kita uraikan, dan terdapat juga bahan-bahan kimia yang bukan sahaja dapat mencemarkan sungai, akan tetapi terdapat juga bahan yang berupaya untuk mencemarkan kesuburan tanah yang berada berhampiran dengan kawasan sungai. Antara contoh yang boleh diberi ialah pencemaran sungai Kim Kim bukan sahaja menyebabkan air kelihatan kehitaman, malah tanah yang berada berhampiran sungai juga bertukar menjadi kehitaman. Ini telah membuktikan bahawa bahan kimia bukan sahaja mampu untuk mencemarkan air, malah ianya telah mencemarkan kawasan tanah yang berada berhampiran dengan sungai. Pengajaran yang diperolehi adalah tugas menjaga alam sekitar bukan sahaja terletak di bahu kerajaan, malah juga terletak di bahu masyarakat, kerana tanpa alam sekitar yang baik, sesebuah negara yang cemerlang tidak akan terbina dengan jayanya tanpa mempunyai sebuah persekitaran yang sihat, bersih dan kondusif. Oleh itu, masyarakat hendaklah menjadi penyalur maklumat mengenai pencemaran alam sekitar kepada pihak kerajaan, supaya kerajaan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya, dan masyarakat juga hendaklah turut serta membantu kerajaan dalam menjaga kelestarian alam sekitar di negara kita ini dengan bersama-sama menyemai sikap peka terhadap alam sekitar dan lebih berdisiplin dalam menjaga alam sekitar di sekeliling kita. Pengajaran yang seterusnya, setiap individu hendaklah membuang sikap pentingkan diri dan sikap tidak ambil peduli terhadap kelestarian alam sekitar. Ini kerana terdapat individu yang lebih mementingkan keuntungan berbanding rasa tanggungjawab untuk menjaga kelestarian alam sekitar, sedangkan kehidupan kita banyak bergantung kepada keadaan alam sekitar. Contohnya, sekiranya sungai di negara kita ini tercemar, sumber minuman untuk kegunaan kita seharian juga turut terjejas serta akan meningkatkan risiko mendapat penyakit yang disebabkan oleh menggunakan sumber air yang tercemar. Terdapat beberapa cadangan yang boleh kita diketengahkan untuk menjaga alam sekitar, terutamanya kawasan sungai ini ialah cadangan tersebut adalah mengubal kembali undang-undang berkaitan dengan kesalahan membabitkan alam sekitar agar individu yang bersalah yang telah mencemarkan alam sekitar tersebut akan dikenakan hukuman yang lebih berat pada masa yang akan datang. Selain itu, kita juga boleh membuat kempen kesedaran mengenai kepentingan menjaga alam sekitar supaya kita diperhebatkan lagi, terutamanya kepada generasi muda, supaya dapat menyemai rasa sayang kepada alam sekitar pada usia muda. Oleh itu, alam sekitar di negara kita akan lebih terjaga pada masa yang akan datang. Seterusnya, menggalakkan lagi masyarakat untuk mengamalkan aktiviti kitar semula agar bilangan sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah akan dikurangkan. Seterusnya, kita dapat mengurangkan bilangan pusat pelupusan sampah di negara kita. Cadangan yang terakhir ialah kerajaan hendaklah memastikan kawasan perindustrian atau kilang memproses bahan kimia tidak dibina terlalu dekat dengan sungai atau sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Oleh itu, keberangkalian sisa-sisa buangan yang berbahaya untuk dibuang ke dalam sungai adalah lebih rendah. Itu sahaja daripada saya. Thank you.